Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan Khatan Abang Mu'alaf. Insya Allah pada hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan abang-abang mu'alaf yang memilih untuk menjalani khatan bukan sahaja sebagai satu tuntutan agama tetapi juga sebagai langkah penjagaan kesihatan. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengannya. Bersama dengan saya di studio, saya bawakan pengarah urusan My Medical Healthcare, pakar bedah am. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Saleh Abdul Aziz. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke TV Al-Hijrah. Terima kasih Al-Hijrah kerana sudi jemput saya untuk datang sini berkongsi sama pengalaman tentang Khatan Abang Mu'alaf. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Doktor, saya difahamkan program ini telah dijalankan semalam. Ya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ramai ke abang-abang kita, abang-abang mu'alaf kita? Setelah semalam kami berkesempatan meraihkan saudara-saudara baru kita, abang-abang mu'alaf kita, seramai 15 orang. Masya Allah. Alhamdulillah, dan sempurnalah prosesnya. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu antara satu nilai murni sebenarnya, betul, doktor kita untuk betul. membantu golongan mu'alaf yang ingin belajar berkaitan dengan Islam lagi. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga berkaitan dengan kalau kita bercakap mengenai berkatan ni kan doktor kan, mungkin apa sebenarnya faedah utama dari segi kita nak fokuskan dari segi kesihatan tu doktor? Okey, terima kasih Rifani Dewi. Sebenarnya berkhatan ni dari segi kesihatan banyak manfaatnya. Ada, kalau dari segi kesihatan tu ada 11 penyakit yang boleh dielakkan dengan berkhatan. Dan 11 penyakit ini bukan untuk lelaki saja, untuk perempuan. Dan sebab perempuan akan kahwin dengan lelaki kan. Jadi bukan untuk lelaki saja, untuk perempuan. Antara penyakit yang dapat dielakkan dengan berkhatan ialah salah satu yang paling kita risau, kanser penis kan. So dengan berkhatan ni dapat elakkan jadi terkena kanser penis ataupun jangkitan kuman di kawasan kemaluan, di kawasan kencing, dan untuk perempuan pula macam HPV infection dan cervical cancer. Jadi kebaikannya bukan sekadar pada lelaki, pada perempuan juga. Jadi memang banyaklah manfaat kesihatan untuk berkhatan ni. Ya, mungkin kadang-kadang mungkin ada yang tak tahu kan doktor kan, sebabnya berkatan ni juga kata banyak manfaatnya untuk kesihatan diri kita juga dan juga pasangan mungkin. Jadi mungkin doktor, bila bercakap mengenai berkatan ni biasanya kita selalu dengar untuk kanak-kanak. Ya, betul. Kan kanak-kanak, tapi istimewanya kali ini doktor memilih untuk mu'alaf, abang-abang mu'alaf yang memeluk Islam kan. Jadi bagaimana agaknya doktor boleh terinspirasi untuk melakukan program sebegini? Saya rasa macam teruja jugalah nak tahu macam mana doktor terasa macam okey, saya nak buat program sebegini doktor. Ya, betul. Kebanyakan kita tengok masyarakat kita kat Malaysia ni bila buat sunat, bila khatan kita fokus pada kanak-kanak. Tapi kita tengok dalam proses penghijraan saudara baru kan, salah satunya kesempurnaan untuk solat ialah berkhatan. Dan mereka ni ada yang kita duduk di dalam rumah peliharaan orang. Jadi ada orang yang tak dapat peluang. Ada yang dah sampai 10 tahun masuk Islam masih tak dapat peluang untuk berkhatan. Jadi saya rasa saya terpanggil lah untuk sediakan satu slot untuk mereka untuk berkhatan. Jadi untuk memudahkan orang untuk peringjahan, untuk memahami Islam secara syumul. Jadi itulah tujuan saya buat. Kita kumpulkan semua, kita buat pada satu hari. Dan bukan sekadar kata, kita raikan orang masa tu. Masya Allah, kalau kita melihat di visual ni doktor kan, ini yang berlaku di semalam ke doktor? Ya, betul semalam. Masya Allah, ini antara kata abang-abang mu'alaf kita yang seramai 15 orang. Ya, betul. Saya difahamkan doktor bersama-sama dengan mereka. Jadi mungkin doktor boleh mungkin dari segi kita melihatlah golongan mu'alaf ni kadang-kadang mungkin ada kesukaran, mungkin menghadapi masalah keuangan dan sebagainya kan. Mungkin dari mana, dari segi kos bagaimana agaknya doktor membantu, ataupun dari segi prosedur dia bagaimana untuk kita membantu abang-abang mu'alaf ini, terutamanya mereka yang nak masuk Islam. Inilah mungkin antara yang boleh kita bantu untuk mereka kan doktor. Okey, jadi memandangkan kos perubatan dah makin meningkatkan, tak ramai yang dapat peluang untuk buat berkhatan ni. Jadi kami sediakan satu slot yang bekerjasama dengan beberapa NGO lagi, khususnya daripada pihak Perkim. Sebenarnya mereka ni dibawa oleh Perkim. Perkim Cawangan Keramat. Dia ada rumah perlindungan untuk mu'alaf, ada 3 rumah daripada perlindungan mu'alaf dan mereka bawa. Dan kebanyakan diorang ni telah tersisih daripada keluarga, telah dipinggirkan keluarga, tiada kerja, tiada pendapatan. Jadi mereka memang tak mampu langsung untuk berkhatan. Jadi bila kita
kita buat sama-sama kolaborasi dengan beberapa NGO termasuk Kiswah Care dan Pepias, dan kita dapat buatkan satu program yang khusus untuk diorang. Dan program ni berhatan dan juga meraihkan diorang dan supaya diorang faham yang kita ni bersaudara dan Islam itu syumul dan mementingkan kebersihan dan kesihatan. Masya Allah, itu sebenarnya yang kata dibawakan oleh Islam itu sendiri kan doktor. Dan siapa lagi yang bukan kita lah, siapa lagi yang akan bantu mereka kalau bukan kita kan doktor kan. Masya Allah. Jadi kalau doktor melihat kan, sudah pasti je kalau kita lihat kanak-kanak pun takut belum cakap perkataan kan. Kalau kita lihat mereka pun mungkin ada perasaan, mungkin doktor boleh kongsikan mungkin pengalaman semalam mereka rela hati ke atau bagaimana doktor? Okey, of course bila kita sebut katan ataupun apa-apa prosedur pembedahan, memang siapa-siapa pun takut. Kita pun takut kan, mereka lagilah takut. Ada yang selepas 10 tahun baru bersedia untuk berhatan. Ada yang 1 bulan, ada yang baru masyahadah kan. Of course perasaan tu takut tu memang akan ada. Tapi selepas kita bagi penerangan, kita terangkan dia apa cara kaedah yang terbaik untuk diorang, apa penjagaan dan selepas berhatan, mereka faham dan mereka lebih bersedia. Masya Allah, itu antara pendekatan yang kita bawakan untuk mereka kan doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan juga ataupun nasihat kepada abang-abang mualaf kita di luar sana yang macam masih lagi ragu nak lakukan ataupun masih rasa takut. Mungkin doktor boleh tekankan mungkin dari segi aspek kesihatan juga untuk mereka, bagi nasihat mereka untuk perlu melakukan berkaitan ini. Pertama sekali bila untuk abang-abang mualaf ni, pertama sekali ucapan yang saya paling sesuai itulah tahniah untuk mereka kerana sudi berhijrah ke arah yang lebih baik, ke Islam, keimanan. Yang kedua, untuk menyempurnakan iman mereka dalam Islam, solat tu kena sempurna, dan salah satu kesempurnaan solat ialah kebersihan. Jadi untuk abang-abang mualaf yang masih rasa belum bersedia, takut, ragu-ragu nak buat berhatan, ingatlah kesempurnaan solat ialah salah satunya kebersihan. Jadi berhatan adalah salah satu proses penghijrahan, dan bukan sekadar untuk keislaman, untuk kesihatan juga. Banyak penyakit yang kita dapat elakkan dengan berhatan ni. Antaranya ialah kita kata tadi, kanser penis, jangkitan kuman dan kencing, STD infection, HIV infection, banyak lagi lah phimosis, paraphimosis, melanitis yang boleh dielakkan dengan berhatan. Jadi jangan rasa takut. InsyaAllah sekarang ni teknologi dah bagus. Kita ada banyak cara untuk berhatan. Kita ada laser, ada cautery, bipolar data. Semuanya untuk membantu mengurangkan rasa sakit ketika berhatan. Jangan risau, ramai orang dah buat. Jadi jangan rasa ragu-ragu, jom kita berhatan bagi abang-abang yang mualaf yang belum berhatan. Dan juga saya nak jemput mana-mana NGO ataupun mana-mana yang ada berkolaborasi dengan mualaf ni, jom kita sama-sama bantu mereka. Kadang-kadang mereka ni tak cakap, unspoken word, dia tak cakap. Jadi kita kena dekati mereka, selami hati mereka, dan saya ada kat sini untuk bantu anda semua, especially dalam proses berhatan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia kan kita nak ajak. Tapi doktor, mungkin ada juga di kalangan penonton-penonton Assalamualaikum kita pada pagi ini yang mungkin di kalangan golongan mualaf sendiri ataupun ada saudara-saudari dan sebagainya. Agaknya bagaimana untuk mendapatkan khidmat doktor, ataupun mungkin doktor boleh kongsi sikit berkaitan dengan My Medical Healthcare ini di mana? Okey, kami pusat kami ada di Puchong, dan kami memang fokus untuk berhatan je. Kami tak buat benda lain. Kami memang fokus berhatan je untuk kanak-kanak, dewasa dan bayi. Jadi untuk abang-abang mualaf, kalau rasa segan, rasa malu kan, boleh je tak dekat WhatsApp, dekat internet tu nama My Medical Healthcare ataupun My Medical Circumcision, ataupun pergi kat Puchong, ataupun boleh WhatsApp kami, nombor yang kami terterakan nantilah. Jadi jangan segan, kami sentiasa alu-alukan kedatangan anda. Masya Allah, itu dia kan, Masya Allah. Jadi diharapkan bagi mungkin abang-abang mualaf kita yang rasa macam takut ke apa ke, jangan risau. InsyaAllah kita dah ada semua kelebihan, fasiliti-fasiliti yang terbaik sebenarnya kan doktor kan. Jadi tak perlu takut, tak perlu risau, tak perlu ragu. Jadi insyaAllah kita terhindar daripada jangkitan-jangkitan yang tidak diingini. Jadi Masya Allah, terima kasih doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami, dan tahniah kepada doktor. Masya Allah, banyak membantu abang-abang mualaf. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Dr. Muhammad Saleh Abdul Aziz selaku pengarah urusan My Medical Healthcare, pakar bedah am. Jadi insyaAllah rezeki kita jumpa lagi doktor. InsyaAllah. Terima kasih Puan Dewi. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini.